Yang berhormat Parit Bunta. Terima kasih Tuan Speaker. Sebagai seorang Muslim yang berada di dalam medan demokrasi, saya tidak terelak untuk beriman dengan suatu keadaan di mana Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Maksudnya, Tuan Speaker, ada perkara yang Allah kata kamu tidak suka, tetapi ia lebih baik untuk kamu sebenarnya. Dan ada juga perkara yang kamu sangat suka, tetapi sebenarnya ia mungkin tidak baik bagi kamu. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak berpengetahuan tentangnya. Apa yang nak kaitkan dengan perbahasan kita pada petang ini adalah segala latar belakang politik yang berlaku dalam negara kita, kemungkinan bagi setengah merasakan ia perkara yang dia tidak suka. Sudah tentu bagi Pakatan Harapan, perkara ini akan lebih terasa ke atas kami sebagai kerajaan yang telah memerintah mengikut lunas demokrasi berpilihan raya, tetapi terpaksa mengakui keadaan. Dan apa yang kita lihat pada petang ini dan segala pengalaman yang dilalui itu membawa kita kepada satu keadaan yang memberi berita gembira kepada semua kita dengan bersikap terbuka, berjiwa besar, yang mana saya konsisten di dalam ucapan saya, penulisan saya, debat saya, bahawa akhirnya konsensus nasional itulah yang menjadi perkiraan. Nah, dalam hal ini, di atas MOU Pakatan Harapan yang melihat kepada mencapai konsensus nasional itu lebih utama, hari ini kita berjaya mengadakan satu sidang khas yang saya kira rentas parti bagi mencapai konsensus untuk menstabilkan politik negara. Masalah asasi yang harus kita tangani adalah bukan isu lompat, tetapi apa yang terlipat dalam pelompatan itu. Apa yang saya maksudkan ialah sogokan. Apa yang saya maksudkan adalah ugutan. Apa yang saya maksudkan adalah ancaman-ancaman. Ini secara terang telah menunjukkan bahawa perlompatan itu berlaku dan terdorong atas perkara-perkara yang keji, yang lebih buruk pada itu membawa kesan yang besar sehingga jatuhnya sesebuah kerajaan yang telah mendapat mandat. Itu perlu diatasi. Selagi pindaan ini tidak mencapai maksud mengharamkan perbuatan dari sudut menjenayahkan semua kekejian moral politik ini, maka tidak ada gunanya pindaan ini. Saya juga berpendapat, Tuan Speaker, bahawa bagi pandangan saya, nanti jawatan kuasa harus melihat bahawa yang lebih afdal dalam kita membuat pindaan, lebih baik yang kita buat pindaan ialah melalui pindaan perlembagaan itu sendiri daripada an act of parliament. Ini bagi menjamin bahawa jika ia merupakan an act of parliament, kita hanya memerlukan simple majority. Dan kemungkinan di masa hadapan akan mengakibatkan kesan yang buruk apabila lahirnya pemimpin-pemimpin yang akan menjadikan akta itu untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Manakala kalau kita jadikan pindaan perlembagaan itu sebagai satu keadaan yang mengawal isu lompat parti ini, maka keperluan untuk meminda seterusnya hanya akan dibuat jikalau ada two-third majority. Jadi dengan itu kita dapat menjamin kebebasan pada waktu yang sama dan termaktub cara kita mengendalikan lompat parti ini melalui pindaan perlembagaan dan bukan sebagai satu akta baru di Parlimen yang terdedah kepada berbagai manipulasi di masa hadapan. Oleh kerana itu, Tuan Speaker, segala isu seperti apa definisi lompat dan sebagainya boleh kita deliberatekan di dalam perkara-perkara dalam perlembagaan seperti 160. Begitu juga dalam 48.6 boleh kita letakkan masalah lompat parti ini tanpa kita memerlukan satu akta baru. Tapi itu terpulang kepada perbincangan. Saya menyatakan pendirian saya. Yang penting hari ini hari bersejarah di mana kita telah mencapai konsensus nasional yang sudah lama hilang dalam diri politik
dan juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi politik dalam negara ini. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pada Bunta. Dipersilakan Yang Berhormat Papa